Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak bercerita pasal kisah-kisah yang memorable untuk aku daripada aku kecil sampailah aku dewasa. Aku nak start daripada ni yang aku ingat lah, yang aku ingat. Aku ni kalau kat aku ni selalu ingat jadi kejadian-kejadian yang kadang-kadang kejadian-kejadian yang orang lain tak ingat tu aku ingat. Jadi aku start daripada umur aku masa tu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun ke 6 tahun macam tu lah. 5 tahun tak silap aku. Aku pergi rumah kawan mak aku. Pergi rumah kawan mak aku dengan mak aku lah. Pergi rumah kawan mak aku dengan mak aku. Lepas tu sampai dekat sana, anak kawan mak aku ni nama dia Kak Nora. Kak Nora ni pun bawa aku naik basikal. Aku bagi tahu nama Kak Nora sebab aku tahu kamu kenal pun Kak Nora yang mana. Jadi aku pun naiklah basikal tu. Dia cakap, "Jom naik basikal ni, akak bawa ya." Aku pun naiklah. Aku duduk dekat bahagian depan tu. Dekat bahagian depan lah. Macam yang boyfriend bawa girlfriend tu kan, yang si girlfriend duduk kat depan simpul tu kan. Macam tu lah. Aku duduk macam tu. So Kak Nora pun bawa lah aku kayu. Tak bisa. Aku rasa kaki aku macam masuk dalam tayar basikal. Tercampak dekat bawah. Kak Nora pun panik lah. Terus baling basikal tu. Jadi aku pun pergi berlari-lari. Aku pula berlari-lari. Kak Nora lah berlari-lari. Yang berlari pergi dekat aku. Lepas tu dia, kenapa? Macam mana ni? Dia pecah lah. Oh, tak ada apa lah. Tak ada apa yang cedera pun. Sikit je kan. Lepas tu aku tak nangis lah. Sebab aku tak rasa sakit pun. Jadi aku pun, sikit je ni. Tak apalah. So, sekali tiba-tiba adalah abang-abang ni lalu kan. Naik motor, lalu depan aku. So, dia pun parking kat depan tu. Sebab abang-abang ni dia anak kawan mak aku juga. Dia baik dengan aku. Dia selalu macam bawa aku berjalan-jalan. Jadi, bila dia nampak aku jatuh dekat tengah jalan, dekat tepi jalan tu, dia pun terus turun daripada motor tu. Dia parking motor tu dekat tengah-tengah jalan tu. Lepas tu dia berlari pergi dekat aku. Dia cakap, kenapa ni? Kan orang cakap, tak ada, jatuh basikal gini. Oh, dia cakap, lepas tu tak ada apa ke? Lepas tu tiba-tiba aku tengok bawah. Aku nampak aliran air berwarna hitam, merah kepekatan sangat banyak, seolah-olah macam satu botol kicap besar tu pecah. Macam tu. Banyak sangat dekat atas jalan tar tu. Penuh. Bayangkan masa tu baru aku panik, baru aku menangis. Aku tak sakit tapi aku nangis sebab aku rasa macam kenapa banyak sangat darah ni, macam teruk je macam mati macam tu. Jadi lepas tu abang-abang ni pun cari kat mana kecederaan tu, tak tahu kat mana. Sekali dia pun pusing, dia pusap, dia nampak aku punya buku lali tu. Dia nampak macam ada kecederaan sikit. So dia pegang buku lali aku tu, dia selak. Nampak tulang bayi. Terus dia dokong aku, bawa pergi dekat mak aku. Mak aku pun dokong aku. Mak kawan aku tu bawa kereta, bawa pergi hospital. Masa tu aku ingat mak aku dia balut kaki aku tu guna baju t-shirt tau. T-shirt warna biru. Tapi dah tak ada biru dia. Lepas balut tu tak ada biru dia dah. Macam warna merun dah semua. Jadi sampai dekat hospital tu sakit. Aku macam bukan tak sakit tau, tapi sebab doktor banyak kan. So doktor nak jahit kan. Panik sebab darah keluar banyak sangat. So dia pun doktor nak jahit. Jadi aku pun jerit lah, tolonglah jangan jahit kaki saya. Janganlah doktor, jangan. Masa tu aku tak tahu aku cakap apa dah. Lepas tu aku pun nampak pula. Aku pun cakap lah dekat mak aku, "Mak, sakit kan." Mak aku cakap, "Tak apa. Dia lagi mak belikan ayam KFC ya. Sekejap lagi kita beli ayam KFC. Jangan nangis. Jadi kita pergi beli ayam KFC." Mak aku cakap macam tu. So aku redha lah kan. Aku macam tak apalah. Sebab sekejap lagi dapat ayam KFC. Ya. Maka yang ada kakak. Yang ada kakak mami. Masa mami kecil dulu. Okey. Masa lagi kecil cerita mami lah. Ya. Masa tu ayah dah ada dah. Ayah duduk kat rumah. Mami masih kecil dulu. Ayah ada kakak mami. Dia duduk kat rumah. Okey. Ada orang. Ada adik. Ya. Baiknya awak. Adik mami lah. Mami masih kecil dulu. Ayah jaga mami masih kecil dulu. Mami kecil dulu. Okey, dah pergi duduk sana lah kan. Mau nak cerita ni sibuk dia cerita juga. Okey, lepas tu baliklah rumah. Dapatlah 27 jahitan. Aku ingat 27 jahitan tu sebab doktor tu dia jahit dengan sangat rapi. Jadi kan 2 layer dekat bahagian dalam, dekat bahagian luar semua kena jahit. Jadi campur dalam dengan luar tu dapat 27 jahitan. Baliklah rumah. Masa tu aku dah sedar dah kenapa tak pergi beli ayam KFC, sedangkan KFC kat depan tu je. Aku macam dah sedar dah, tak apalah. Balik rumah, tiba-tiba mak aku pun masuk dapur. Mak aku cakap, "Tak apa, kejap. Mak dah beli dah ayam KFC, kejap mak nak pergi ambil ayam KFC kat dapur." Mak aku cakap. Mak aku pun masuk dah dapur. Sekali keluarlah dia bawa satu dulang. Dalam dulang tu ada nasi putih, ada ikan rebus, ada lada hitam, serbuk lada hitam yang dicampur dengan garam. Mak aku cakap, "Ni je boleh makan. Kalau makan ayam nanti bernanah. Tak ada ayam KFC. Nanti dah sembuh baru kita pergi beli ayam KFC." Mak aku cakap macam tu. So dapat harapan palsu lah. Kita selalu kan diberi harapan palsu kan. Okey, dah teruskan. Okey, itu kejadian yang pertama yang aku ingat. Ingat tak kita pergi dekat KFC kecil? Ya, ingat sayang. Tanya lah. Kata tadi kan datang kat mami. Di belakang. Okey. Yang kedua, kejadian dia adalah yang ini ni kira tragedi lah sikit. Tragedi hitam. Kejadian rumah terbakar. Di masa tu umur aku dah 6 tahun. Aku ingat lagi masa tu arwah nenek aku ada. Arwah nenek aku masa tu dah tua dah. Sebenarnya pada hari itu, aku ingat tu adalah hari terakhir. Hari terakhir sukan Commonwealth. Tahun 1998 tak silap aku. Macam tu. Sukan
sukan Commonwealth. Aku ingat masa tu. Dia hari terakhir sukan Commonwealth. Jadi masa tu, hari tu sepatutnya kita orang satu keluarga pergi bercuti dengan ayah aku ada family day. So dia bawa kita orang lah sama-sama pergi bercuti tu. So, kita orang pun excited lah dekat rumah mak aku, siapkan sarapan pagi, makan lah kita orang ni. Ayah aku masa tu dia kena pergi Kuala Terengganu dulu untuk settle hal dulu. Jadi kita orang pun tunggulah dekat rumah, tunggu lama kan. Tiba-tiba datanglah kawan mak aku ni hantar kelapa sebab mak aku memang selalu beli kelapa dengan dia. Mak aku masa tu buat kuih. Buat kuih ke jual nasi lemak macam tu lah. Tapi perlukan kelapa lah. Jadi dia pun hantarlah kelapa. Mak aku pun keluar lah. Mak aku pun dah ada tetamu kan. Jadi kan masalah air dekat atas dapur. Letak air, lepas tu panaskan dekat atas dapur tu, letak je. Dia pun keluar pergi berborak. Tak sampai 20 saat kot aku rasa. Tiba-tiba abang aku jerit masa tu. Dia jerit, api. Oh, mak aku nampaklah asap kat luar tu. Asap keluar tu aku nampak asap tu berkepu-kepu keluar. Aku dekat luar rumah. Jadi berkejar-kejaran lah masuk. Masa tu aku ikut sekali masuk kat dalam. Kepo kan, tak tahu. Jadi masuk. Masa tu aku nampak memang dah besar sangat dah api. Cerita dia macam ni. Dapur mak aku tu, dia dekat, ni dapur. Okay, dapur kan. Dapur masak tu. Dekat dinding tu, dekat atas tu, tingkap. Jadi tingkap tu, bilik abang aku. Bilik abang-abang aku. So ada langsir dalam bilik tu. Selalunya tak pernah pun langsir tu keluar ke dapur macam tu. Kebetulan hari tu tingkap tu terbuka. Jadi langsir tu terkeluar sebab angin kuat. Terkeluar. Dapur tu pula bocor. Gas tu bocor. Agaknya tikus gigit, aku tak tahulah kenapa, tapi bocor. Dia akibat dia bermula daripada wire gas tu lah. Jadi bocor. Bila dah bocor, api tu dah menambah. So dia tersambarlah ke bahagian langsir. Jadi kat situ bila dah langsir tersambar ke bahagian langsir, mestilah ke bahagian tilam. So masa tu memang dah tak boleh nak diselamatkan lagi. Kita orang cuba serayut kayu untuk selamatkan apa yang patut diselamatkan. So aku tak tahu. Masa tu aku kecil lagi kan. Aku tak tahu nak buat apa. Dan aku ingat masa kejadian itu, kakak aku masa tu dekat dalam toilet, dekat dapur. Nenek aku tengah makan. Jadi dia berhenti, dia keluar, dia cuba selamatkan apa yang dia boleh selamatkan. Abang aku ni, abang aku yang dua orang ni tengah sibuk untuk cuba angkat barang-barang keluar. Yang abang aku seorang ni sekarang ni dah jadi askar dah. Dah jadi askar tentera udara. Yang abang aku seorang ni, dia masa tu dia tak pakai baju tau. Dia pakai seluar pendek, aku ingat lagi masa tu. Dia keluar, dia ambil helmet, dia pakai helmet dekat kepala dia, slipper dia tak pakai, dia start motor, dia pergi balai bomba. Kau bayangkan dia pergi balai bomba. Padahal dia pergi kejap je, bomba dah sampai. Sebab apa? Sebab ada orang telefon dah sebenarnya kat rumah. Padahal boleh call je. Dia punya kalut tu, dia pergi ke balai bomba. Kau bayangkan dengan tak pakai baju, dengan pakai helmet dia, dengan tak pakai slipper, bawa motor. Lepas tu aku ingat lagi masa tu, bomba datang tu berlumba-lumba lah kan. Bomba datang berlumba-lumba. Lepas tu cubalah ni lah, cuba selamatkan lah apa yang patutnya. Tapi masa tu tak dapat diselamatkan apa-apa. Dapat selamat bahagian barang dalam rumah tu. Apa yang boleh diselamatkan tu selamatlah. Apa yang kehilangan tu banyak jugalah yang kehilangan. So gambar-gambar aku yang zaman-zaman aku kecil baby, gambar-gambar keluarga yang sebelum tu tak dapat diselamatkan lah. So memori itulah sayang. Sebab memori yang masa tu kita orang tak dapat tengok. Kita orang tak dapat tengok sekarang ni. Macam mana gambar-gambar masa kita kecil dulu macam tu tak ada. Itulah yang sedih. So masa tu masuk dalam berita, tak silap aku. Masuk dalam berita sebab aku ingat lagi masa tu ada orang datang temu ramah mak aku. Mak aku tengah sedih, tengah ribu aku masa tu kan. Orang tu datang temu ramah. Sedih. Dan selepas kejadian tu 2 minggu aku tak dapat tidur. 2 minggu aku tak tidur. Banyaklah kejadian-kejadian yang aku rasa macam sangat sedih. Dan aku sangat ingat sampai hari ni. Dan ia membuatkan aku jadi trauma. So sekarang ni family aku memang satu family memang macam tu. Nak keluar rumah, mesti check dulu apa yang patut. So kadang-kadang kita orang macam pergi check sendiri, macam tiba-tiba takut macam tu kan. Seterusnya kejadian dia, aku demam denggi. Masa tu aku demam denggi. Masa tu umur aku 6 tahun aku tak silap aku. Sebenarnya kejadian yang sebelum rumah terbakar. Jadi aku demam denggi. Kan sakit sebab badan tau. Masa tu aku tak tahu nak cakap demam denggi tu. Sakit itu aku terasa sampai sekarang ni. Dia punya sakit tu macam sengal-sengal. Nak berjalan dekat atas lantai tu tak boleh tau. Sakit. Aku sampai nangis-nangis tak tahu nak duduk mana. Sakit satu badan. Aku ingat lagi masa tu abang aku ambil cushion kan, susun dari tilam. So aku duduk kat atas tu. Tapi sejuk gila. Sejuk sangat badan aku masa tu. Pergi hospital, masuk ward. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa masuk ward tu, masa belum masuk ward tu nak kena drip kan. So kan susah nak drip dekat bahagian tangan aku ni. Sebab masa tu aku demam teruk lah. Aku dah macam dehydration, macam demam teruk sangat lah. Masuklah cucuk dekat kaki, dekat bahagian betis, tak silap aku ke mana, aku tak ingat lah. Tapi kena cucuk kat bahagian tu. Sakit dia, aku menggelupur dekat dalam tu. Aku dah tak tahu, masa tu aku dah maki-maki doktor. Aku tak tahu lah, kesian doktor tu. Aku dah maki-maki kakak aku. Aku ingat lagi masa tu, kakak aku pegang aku. Ni kakak aku yang selalu dengan aku. Dia ni kira macam mak aku nombor 2 lah macam tu, kakak aku ni. Aku dah maki dia, kau bayangkan kakak aku ni, aku maki-maki dia teruk gila. Aku dah maki doktor, menggelupur aku dalam tu, sakit. Masuk ward. Dan masuk ward lama juga, aku masuk ward dalam 2 minggu aku dekat ward. Jadi dalam tempoh tu, masa tu abah aku dia kerja offshore. Sebenarnya minggu tu bukan minggu yang dia balik lagi. Dia kerja offshore 2 minggu, pergi offshore 2 minggu dekat darat. So masa dia pergi tu, masa tu yang dia balik tu sebenarnya bukan waktu untuk dia balik lagi. Macam tu. Jadi aku nampak dekat tingkap hospital. Ni kira memori yang sedih lah. Aku nampak dekat tingkap hospital, aku nampak van abah aku. Hantar abah aku lah. Jadi aku nampak abah aku turun daripada van, bawa
pegang dekat tangan tu apa, aiskrim cornetto kan. Aku ingat lagi masa tu dekat tangan dia pegang aiskrim cornetto. Berlari-lari lah kan dia, berlari-lari. Dia bawa aiskrim cornetto tu, bawa untuk anak dia kan, untuk aku kan. Sedih. Sedih tak tiba-tiba. So kita kena hargai mak ayah kita. Jangan sesekali kita lupa. Kita dah besar kan, kita dah lupa dah. Oh, kau ingat kau besar sendiri. Masa kau kecil dulu, yang kau demam tak tidur malam, siapa yang jaga kau? Tolong buka. Tak boleh sayang, sebab mami ada benda ni, tak boleh buka. Pula. Ingat lah, macam mana kalau korang dah jadi mak ayah, korang tahulah macam mana susahnya jaga anak-anak, macam mana kita sayangnya dekat anak-anak kita kan. Macam tu lah juga mak ayah kita sayangkan kita. Ingatlah macam tu. Benda ni memang sangat sensitif lah untuk aku. Benda ni sangat sensitif untuk aku. Aku sangat marah dekat orang-orang yang langsung tak hargai mak ayah diorang kan. Sebab ni, alhamdulillah mak ayah aku masih ada. Kalau mak ayah aku dah tak ada, macam mana? Boleh tak korang ingat apa yang korang tak ingat punya? Masa umur korang daripada umur 1 hari sampai umur korang 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, korang takkan ingat sebenarnya apa yang jadi. Nyamuk gigit korang. Sekarang korang dah jadi mak ayah, ada nyamuk gigit anak korang, korang marah nyamuk tu. Sayangnya korang dekat anak korang. Lepas tu dulu mak bapak korang tak sayang. Macam tu lah kita dulu masa kita kecil. Mak ayah kita jaga kita tidur malam. Kita demam, diorang berjaga tak tidur malam. Nyamuk gigit, tak ada elektrik, diorang kipaskan kita guna tangan dari malam sampai pagi. Korang tak ingat ke? So ingat pengorbanan itu takkan dapat terbalas. Dan untuk perempuan, anak-anak perempuan lah, kebanyakan anak perempuan kan. Sebab bila dah dewasa, dia nak tahu kahwin. Bila dah kahwin, dia nak ikut suami diorang. Sebab bila kita dah kahwin, suami kita ni, kalau sebelum kita kahwin, mak ayah kita, kita ni tanggungjawab mak ayah kita. Tapi bila kita dah kahwin, tanggungjawab tu dah bukan kepada suami kita. Tapi korang ingatlah, suami korang menerima tanggungjawab itu setelah korang dah dewasa. Yang masa korang 20 tahun, 25 tahun sebelumnya tu, macam mana? Walaupun sekarang korang kena patuh kepada suami korang tu lebih patuh daripada ibu bapa korang, tapi korang kena ingat, korang kena tetap kena hormat mak bapak korang. Korang tetap kena patuh mak bapak korang. Macam tu. Bukan berarti korang kena patuh suami korang sampai korang tak patuh mak bapak korang. Tak, macam tu. Salah tu. Okay. Tak apa. Dia macam ni sebenarnya. Kalau ada lah orang-orang yang buat macam tu, yang lupa, yang abaikan mak ayah, yang lupa, yang apa, yang dah buang rasa sayang dia tu. Bukan, aku tak tahu lah macam mana nak cakap. Kalau ada lah anak-anak yang mengabaikan ibu bapa ni, tak apa, Allah dia akan bayar cash. Korang akan jadi ibu bapa juga. Korang akan ada anak-anak. So korang tunggulah nanti macam tu. Macam mana korang buat kat mak bapak korang, mungkin Allah akan balas lebih teruk lagi. So ingat, dah jadi satu pesanan pula. Okay, ni kira satu kenangan aku yang aku rasa, banyak lagi kenangan-kenangan aku yang dengan mak ayah aku yang sedih, yang tak dapat dilupakan, memang tak boleh balas lah, tak boleh dibalas. Tak tahu nak balas dengan apa, korang tak tahu nak balas dengan apa sebab tak mampu nak balas. Okay, seterusnya kita sambung lagi. Sekarang ni aku nak cerita pasal yang ni, yang lucu sikit lah, dah tak sedih lagi. Aku pergi benda ni, aku pergi Sunway Lagoon masa tu dengan family aku, dengan mak ayah aku pergi Sunway Lagoon. Dua kejadian sebenarnya aku pergi ke Sunway Lagoon ni yang masa aku ingat tu kan. Aku selalu kalau pergi Sunway Lagoon, aku rasa Sunway Lagoon ni memang tak sesuai untuk aku lah kot. Aku pergi Sunway Lagoon yang pertama ni, masa tu aku umur aku tu dalam 6 hingga 7 tahun masa tu. Aku kecil lagi. So aku pergilah mandi dekat kolam, kakak aku bawa. Aku dengan abang aku yang sekolah aku tu lah, bawa pergi mandi kolam dekat tu. Aku ingat lagi masa tu dekat kolam tu tak ada orang. Ada aku dengan abang aku. Lepas tu kakak aku, masa tu nak hujan. So kakak aku cakap, tunggu sini kejap kak nak pergi ambil kamera sekejap. Tunggu tau, kakak aku cakap. Aku pun nak tunggulah. Lepas tu kan suasana macam nak hujan, so korang macam takut lah tiba-tiba. Abang aku ni dia sibuk pergi mandi dekat bahagian yang ada mushroom tu. Aku macam, alamak, dia takut gila tiba-tiba masa tu. Aku naik, aku pergi cari kakak aku. Masa tu aku tak tahu, aku dah sesak kan, aku pergi cari kakak aku. Aku masuk dalam tandas Sunway Lagoon tu. Kan banyak pintu-pintu tandas tu kan. Aku pergi ketuk satu-satu. Mana tu tutup tu, aku ketuk satu-satu. Kak, ni kak saya ke? Tak ada orang jawab. Aku ketuk lagi, kak, ni kak saya ke? Tak ada orang jawab lagi. Aku tanya lagi, orang lalu di depan aku, kak nampak kak saya dok? Kak nampak kak saya dok? Aku cakap macam tu. Lepas tu, yang masalahnya, aku bukan pergi tanya orang Melayu je, aku pergi tanya Mak Saleh, aku pergi tanya orang Chinese, aku tak tahulah. Aku pergi tanya orang yang tak pandai cakap Melayu, aku pergi tanya sampai diorang tanya aku balik dengan bahasa diorang. Diorang tanya aku tak tahu diorang tanya aku apa, tapi yang penting masa aku jawab tu aku cakap macam ni lah. Kak nampak kak saya dok? Kak saya tu dia tinggi-tinggi gitu. Dia rambut dia gitu. Rambut dia panjang. Lepas tu, kak tolonglah, kak saya. Aku terus dengan orang tu walaupun orang tu tak faham apa yang aku cakap.
Aku nangis lah, aku nangis. Sambil keluar tu tiba-tiba aku nampak kakak aku. Kakak aku ni pula dah kena marah dengan abang aku yang lagi seorang. Kenapa tinggal aku? Dia dah menangis-nangis dah cari aku. Sayang kan? Abang-abang dan kakak-kakak aku dekat aku kan. Lepas tu, kejadian yang seterusnya, yang aku ingat yang melekat kat kepala otak aku lah. Apa lagi? Kejadian dia bila masa ni aku dah jadi student dah. Aku dah study dekat aku dah masa ni dekat IPT. Aku dekat IPT, diploma masa tu. Diploma je pun aku mana ada sambung degree lagi. Alah. Masa tu aku ingat lagi dah hujung-hujung nak habis lah. Jadi kita orang nak release extension. Satu hari aku pun kita orang ni berpakat lah, jom kita pergi Tasik Puteri nak tak? Tasik Puteri tu dekat Bukit Besi, Dungun. Jom kita pergi Tasik Puteri nak tak? Lepas tu kita orang apa? Jom lah. Jom bawa abang aku sekali. Abang aku nak ikut. Abang aku ni member dia nak ikut. Ya kita orang pun pergilah. Tak ramai pun. Aku, kawan aku Miza ni kecil ni. Kecil tu sebab dia kecil. Comel kan. Kita orang panggil dia kecil. Yang si Miza ni pula sebab dia tinggi. Tinggi ni lebih-lebih. Jadi Miza kecil. Lepas tu seorang kawan kita orang yang lelaki ni. Abang aku ni member dia. Lepas tu kita orang pun berenang-renang lah. Yang berenangnya aku, kawan aku 4 orang lah. Kami berempat ni berenang. Abang aku ni member dia tu lepak-lepak. Jadi aku berenang sendiri. Yang kecil ni sebab dia kecil. Jadi Miza ni sebab dia tinggi. Dia pun dokong lah si kecil ni. Jom kau duduk kat belakang aku. Dia pun bawa lah. Lepas tu ada member kita orang yang lelaki ni, Haziq ni. Dia pun, yang Haziq ni aku tak ingat. Dia pergi mana sebenarnya aku tak tahu. Masa tu dia tak ada kat situ, tak silap aku. Yang ada tu aku 3 orang je. Jadi si Miza dengan kecil ni pun jalan lah. Jalan sampai dekat tempat, sampai air dekat sini. Sampai air dekat sini aku rasa macam aku dah dalam. Si Miza ni sebab dia tinggi kan. So dia rasa macam tak dalam lagi. Dia pun pergi lagi. Cakap alah sikit lagi. Sap. Tiba-tiba aku tak jumpa tempat berpijak. Kau bayangkan aku tak jumpa tempat berpijak. Si Miza yang kecil ni dah kena tarik ke dalam dah. Keadaan yang masa tu kita orang rasa macam ada tekanan tau. Ada satu tekanan yang sedang menarik kita orang daripada atas ni ke bawah. Macam tarik masa tu. Kau bayangkan padahal air tu kita nampak macam tenang je. Lepas tu si Haziq ni pun datang dah cuba untuk selamatkan kita orang. Dengan dia sekali masalahnya sampai ke dalam. Korang bayangkan masa tu kita orang kat dalam tu tarik je main tarik je. Aku tak tahu tarik. Aku tarik kau tarik. Aku tak tahu tarik apa dah masa tu. Yang dekat bawah tu aku tak. Masalahnya aku rasa lah yang dekat bawah ni dia fikir macam ni tau. Yang dia duduk tarik aku tu. Aku rasa dia macam ni tau. Dia fikir macam tu. Atin ni dia macam tong drum. So kalau aku tarik agaknya tak tenggelam kot. Dia dapat selamatkan aku lah pergi atas. Agaknya lah macam tu. Lepas tu lagi satu agaknya lah dia tarik aku tu sebab macam ni kot. Tak apalah tarik je sekali semua. Tarik je. Biar ada kawan kat bawah ramai-ramai. Aduh. Tu. Lepas tu aku ni tiba-tiba masa tu kau tak ada fikir apa dah. Masa tu kepala otak kau yang aku fikir lah. Aku cakap yang aku fikir masa yang aku tengah lemas tu. Aku fikir macam ni. Tiba-tiba terlintas dekat fikiran aku. Esok mesti keluar punya berita. Esok mesti keluar surat khabar punya ni. 4 kawan baik mati lemas bersama-sama. Aku tengah fikir macam tu je. Kau tahu tak fikiran aku tu memang masa tu memang menyedihkan lah. Tapi sekarang ni aku rasa macam kelakar pula aku fikir macam tu. Memang dalam kepala otak aku memang macam tu je. Masa lemas tu aku fikir macam tu je. Esok mesti keluar berita pun boleh. Esok mesti keluar berita punya lah. Esok mesti keluar surat khabar punya lah. 4 sekawan masih belum ditemui. Gila lah. Lepas tu tiba-tiba sel-sel otak aku ni berhubung. Aku fikir macam ni. Aku kena selamatkan diri. Tiba-tiba terlintas dalam fikiran aku ni untuk aku cuba berenang-renang. Aku berenang macam katak tu. Dengan kaki aku tu. Berenang macam katak ke atas. Aku dah tak kira dah macam mana. Aku berenang macam tu. Sampai dekat atas tu. Tiba-tiba Alhamdulillah. Masa tu memang kelakar gila cara aku berenang tu. Dengan kaki aku macam katak. Dah macam itik ke katak. Aku tak tahu dah macam mana aku berenang. Aku selamatkan diri aku. Sekali aku pun dapatlah selamatkan diri aku. Keluarlah kepala aku ni dari air. Keluar je kepala aku dari air ni. Aku nampak abang aku dengan tersengih-sengih dan berlari-lari ayam untuk cuba selamatkan kita orang. Dahsyat gila tu. Dia memang cuba nak selamatkan kita orang. Masalahnya dia tersengih tu. Malang tu lah aku dapat abang macam ni. Aduh ya Allah. Tapi Alhamdulillah lah kami semua dapat diselamatkan. Abang tu dapat selamatkan kita orang lah. Walaupun dia tersengih macam tu kan. Dia tersengih. Bayangkan dia tersengih sampai dia berlari-lari anak dekat dalam air tu. Aduh ya Allah. Banyak lagi sebenarnya kejadian-kejadian. Tapi yang lucu-lucu pada aku tu, yang lucu-lucu tu, yang tu lah, yang sedih, yang lucu lah. Macam tu. Yang masih lagi dalam fikiran aku. Yang memorable lah dekat kepala otak aku ni, ialah masa mengandungkan Aira. Masa aku pregnant ni, 9 bulan aku pregnant dekat Aira ni, macam-macam yang aku lalui. Yang satunya adalah, aku alahan teruk sampai nak salin lah, lebih kurang macam tu. Aku alahan teruk sampai aku lost lebih kurang 10 kg. Dan aku tak boleh makan apa pun masa aku pregnant tu. Aku tak boleh makan apa pun. Sebiji nasi tu aku tak boleh makan. Aku tak makan pun aku muntah. Dalam satu hari tu aku boleh muntah sampai lebih kurang 10 kali kot. Jadi malam bila nak tidur, suami aku selalu ambil tong sampah tau. Tong sampah dia letak plastik, letak dalam bilik air. Jadi bila esok pagi penuh dah tong sampah tu dengan muntah-muntah aku tu. Dan setiap hari macam tu lah. Dan selama aku pregnant tu aku kena masuk ward dalam 3 hingga 4 kali. Macam tu. Sebab dehydration. Dan masa aku pregnant jugalah aku sakit. Aku dapat satu serangan sakit dekat bahagian bawah
aku punya rib tu, aku punya tulang rusuk. Aku sakit dekat situ. Masa tu aku ingat lagi, masa tu aku memang ada dekat hospital. Aku nak kena, aku drip lah masa tu dekat hospital sebab alahan teruk kan. Jadi aku kena serangan tu dekat hospital. Masa tu aku keluar daripada toilet, aku rasa tiba-tiba aku tak boleh berdiri tau, sakit. Jadi aku pun jalan-jalan, aku cakap dengan mak aku. Masa tu mak aku yang tunggu sebab dekat ward ni suami tak boleh tunggu, jadi mak aku yang tunggu. Jadi aku pun cakap sakit, aku cakap sakit. Masa tu mak aku kat rumah. Aku call mak aku, mak lambat lagi ke sakit lagi ni. Mak aku cakap, tak apa, lagi sampai lah. Mak aku sampai. Tu aku cakap dengan mak aku, sakit lah, sakit sangat ni. Sakit gila. Mak aku pun panggil lah doktor. Datanglah doktor ni. Tanya aku, kenapa Puan? Kenapa Puan sakit apa? Puan sakit macam mana? Aku cakap lah, tak tahu, saya sakit dekat sini. Aku tunjuk dekat kawasan aku tu. Aku sakit dekat sini. Aku sakit dekat sini pula. Saya sakit dekat sini. Aku cakap, sakit macam senak macam tu lah. Macam ada orang sepak macam tu. Lepas tu tiba-tiba nampak lah muka dia macam sedang berfikir. So dia keluar. Aku tunggu. Aku ingatkan doktor ni keluar pergi ambil dapatkan bantuan ke apa, aku tak tahu. Lama lah. Tiba-tiba tak datang lagi. Aku cakap kat mak aku, mak panggil lah doktor, mak sakit sangat ni. Mak aku pun pergilah panggil lagi doktor ni. Sekali doktor tu datang, doktor cakap macam ni, maaf makcik, saya tak tahu nak tolong macam mana ni makcik, sebab anak makcik ni tak beritahu dia sakit macam mana. Dia cakap. Jadi aku masa tu, kau bayangkan, dia tanya aku sakit macam mana, lebih kurang 10 kali lah dia keluar. Lepas tu mak aku panggil lagi, dia masuk, dia keluar, mak aku panggil, masuk, dia tanya soalan yang sama, sakit macam mana. Dan dia cakap dia tak boleh tolong aku sebab aku cakap aku tak tahu sakit macam mana. Aku tak beritahu aku sakit macam mana. Masalah aku tak tahu nak cakap sakit macam mana. Ya Allah, sakit. Oh, sakit tu. Aku cakap sakit tu dekat mana? Aku cakap sakit tu dekat sini. Sakit sangat, sakit tu sakit senak tau. Sakit macam ada orang sepak. Aku cakap, tapi dia cakap aku tak beritahu sakit tu macam mana. Jadi aku macam tu lah. Jadi aku nak beritahu sakit tu macam mana. Aku tak tahu. Dia lebih kurang 10 kali sampai lah doktor ni call dia punya bos datang. Pun sama, bos dia pun sama. Tak boleh tolong aku juga sebab aku tak bagi tahu aku sakit macam mana. Dia tak boleh nak bagi aku ubat sembarangan sebab aku masa tu pregnant. Tapi dia tak boleh tolong aku sebab dia tak tahu aku tak macam aku cakap tadi lah, aku tak bagi tahu aku sakit macam mana. Macam tu. Jadi doktor ni keluar last mak aku macam marah lah sikit. Kalau dia pun tolonglah buat sesuatu, takkan nak biar je anak saya ni mengerukung macam ni kan. Masa tu mak aku dah suami aku dah datang dah, mak mentua aku datang. Cik datang lah, abah aku datang, kakak aku datang masa tu. Bayangkan macam orang azab lah. Lepas tu kan datang. Last tu baru doktor ni bagi aku ubat-ubatan, 5 jenis ubat tak silap aku. 5 jenis ubat termasuk dengan injection bagi aku. Dan masih belum hilang sakit tu. Aku ingat lagi masa tu doktor cakap saya bagi ni injection yang untuk orang Caesar tau. Injection yang untuk pembedahan. Bukan Caesar, untuk pembedahan lah. Untuk operation. Ubat tahan sakit untuk operation, dia cakap. Tapi tak hilang langsung sampailah injection yang last tu. Kau bayangkan daripada yang tadi tu berjam-jam sampai dah dapat bantuan pertama, ubat pertama, sampai ke injection yang last tu berapa jam aku tahan sakit tu. Masa tu pagi tau, pagi buta, malam lah, daripada start aku sakit daripada pukul 10 malam macam tu sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi macam tu kot. Last injection dia tu baru aku rasa macam berpeluh-peluh, baru rasa hilang sakit tu, baru aku rasa macam nak tidur. Aku dah macam separa sedar tak sedar macam tu lah. Macam barulah hilang sakit tu. Lepas tu esok barulah dia orang bawa aku pergi scan, nak tahu sakit apa ni. Lepas scan tu baru doktor datang jumpa aku. Doktor cakap, maaf Puan, semalam kalau saya tahu Puan ni sakit disebabkan oleh itu, saya mesti akan bagi bantuan yang lebih awal. Doktor tu cakap dekat aku. Aku bukan nak cakap lah, tapi aku bukan nak beritahu apa. Aku berterima kasih sebab last aku dapat juga bantuan masa tu. Dah lah aku pregnant, alahan teruk, lepas sakit macam tu lagi, bayangkan. Cuma aku rasa terkilan sebab kenapa malam tu korang tak usahakan untuk scan ke, untuk cari tahu aku tu sakit macam mana. Sebab kalau korang harap daripada pesakit untuk bagi tahu sakit kita orang tu sakit macam mana, nak bagi tahu macam mana. Sakit tu dia rasa tau, dia bukan benda. Okay, jadi aku balik rumah. Aku dapat serangan sakit, baru dah doktor tu bagi tahu aku ada keradangan kat bahagian aku punya perut. Jadi selama aku pregnant tu, aku dapat serangan sakit tu dalam 3 hingga 4 kali lah, serangan sakit yang sama. Sakit dia tu sakit yang sakit sangat tau, sakit lebih daripada sakit contraction nak bersalin. Aku cakap macam tu je. Sakit dia sakit nak mati lah macam tu. Jadi aku dapat serangan sakit tu sebanyak 3 hingga 4 kali semasa aku pregnant. Jadi doktor tak boleh buat apa sebab boleh bagi ubatan sakit tapi tak boleh buat apa lah, tak boleh operate, tak boleh sebab aku pregnant. Jadi lepas tu barulah yang serangan kedua ketiga tu barulah tahu ada batu karang dalam empedu aku. Jadi bayangkan selama aku pregnant tu aku menanggung sakit yang tu lagi dan juga alahan yang sangat teruk, macam kain buruk. Selama sampai aku habis bersalin lah. Lepas aku bersalin, bapa anak aku umur dalam setahun macam tu barulah aku operate. So aku dah di-operate lah, ditebuk 4 tebukan dekat perut aku untuk buang empedu tu. Dan masa lepas operate yang buang empedu tu, tebuk tu kan, masa aku sedar, yang masa aku sedar tu hanya aku boleh sebut Allah saja. Allah memang sakit gila, sakit sangat, sakit yang tu sangat sakit. Aku tak tahu sakit dia tu macam orang macam tak tahu, sakit sangat sampai aku tak boleh nak bernafas disebabkan ada sakit tu. Bayangkanlah sakit tu. Tapi tu aku kira macam itu ujian untuk aku yang tak seberapa sebenarnya, walaupun aku rasa macam dah teruk sangat. Sebab orang lain mungkin lagi teruk, yang sakit, yang menanggung sakit yang lebih teruk lah. Sebab tu kita apa-apa kita kena fikir orang yang jauh lebih teruk dari kita. Macam tu baru kita akan bersyukur dengan apa yang Allah bagi kita. Jadi masa aku pregnant tu, aku ingat lagi masa tu aku adalah jadi hidup aku dalam bilik je selama aku pregnant tu. Sebab aku tak boleh keluar bilik. Aku kalau keluar bilik aku tak boleh aku tak boleh hadap benda tu macam tu.
Jadi suami aku bawa masuk semua barang dalam bilik kan. Masa tu kereta air, ada biskut-biskut. Dia paksa aku makan hari-hari, dia buat makanan supaya aku makan. Dia pergi cari makanan-makanan untuk paksa aku makan, bagi aku makan. Sebab dia tak sanggup tengok aku lembik macam tu kan. Tak sanggup tengok aku dah macam lemah, macam nak dah tak ada daya dah macam tu. Jadi dia usaha. Masa tu aku sangat menghargai lah. Aku sangat menghargai pengorbanan suami aku tu. Alhamdulillah. Terima kasih baby, I love you. Jangan nak jealous pula ya. Okay, itu sahaja memori-memori aku yang aku rasa best. Nanti kalau ada lagi memori best, aku boleh share kan. Aku saja je share ni kat sini. Sekadar orang kata diary aku, sebagai diary aku dan juga sebagai apa yang boleh diberi pengajaran, boleh diambil sebagai pengajaran. Apa yang boleh dijadikan sebagai teladan, dijadikan teladan. Dan yang boleh dijadikan memori untuk aku, yang best aku akan simpan sampai bila-bila macam tu. Jadi untuk pengajaran-pengajaran tu korang ambil tau. Tadi yang pergi, yang kita orang lemas tu dekat Tasik Puteri tu, korang ingat? Tasik Puteri dekat Bukit Besi. Korang kena ingat. Dekat situ, masa korang dekat atas tu korang dah tahu tau. Dia air terjun jauh sebenarnya. Air terjun tu jauh. Tapi dia punya tekanan tu, so korang kena hati-hati. Korang bila kita berdiri dekat atas tu, kita dah nampak tau hijau. Dekat kawasan biru, dekat kawasan hijau kita dah nampak. So dekat kawasan hijau tu korang jangan pergi berenang. Tak boleh ke berenang dekat tempat yang cetek-cetek je. Nak juga pergi tempat dalam. Kalau korang pergi dekat tempat dalam tu, masa tu lah korang baru nak gelabah, nak cari remote reverse. Korang ingat korang nak masuk gear reverse kan? Masa tu korang ingat korang ni kereta. Dah tak ada dah masa tu. Kalau selamat alhamdulillah. Kalau tak selamat, so mandilah dekat cetek-cetek. So tak payah nak pergi happy-happy sangat, tak payah nak pergi gembira sangat. Korang ambil pengajaran kat situ. Suka-suka tu boleh, happy-happy boleh, tapi jangan ruda sangat sampai lupa ingatan. Okay. Dengan cerita lah dekat Tasik Puteri tu, dia punya tahap kedalaman dia tu, yang kalau kita tengok kat hijau tu, dia punya tahap kedalaman dia tu, nanti aku letak gambar kat sini. Dia punya kedalaman dia tu dalam 4 hingga 5 tiang lampu elektrik. Tahap kedalaman dia tu. Kau bayangkan kalau aku tercekat kat dalam tu, macam mana agaknya. Okay lah. So itu sahaja cerita-cerita aku. So kalau korang ada cerita-cerita best yang nak diceritakan, memori-memori best ataupun kenangan silam yang hitam ke yang putih ke, korang boleh cerita dekat komen, okay? Boleh share. Dan itu saja sesi poket-poket dengan cerita hari ni. Bye. Assalamualaikum. Bye.